Lepas tu pastikan breakout tu candle close. Ni soalan yang paling banyak aku dapat. Breakout tu nak kena shadow ke nak kena candle close? Hey guys, Assalamualaikum, what's up? Fokin Asia, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak buat apa? Hari ni aku nak refreshing balik. Dah refreshing yang kali ketiga. Aku nak refreshing tentang teknik trendline breakout H1 ataupun aku bagi nama TLBO H1. Hari ni aku dapat banyak sangat PM kat Telegram berkenaan dengan cara kau marking dekat chart, kau marking trendline tu macam mana. Aku tak tahu yang korang ni keliru dengan setup yang aku ajar tu ataupun korang keliru dengan trendline itu sendiri. So kat sini aku akan tunjukkan dulu gambar chat yang aku screenshot yang diorang bagi macam mana diorang marking trendline. Korang boleh pause dan korang boleh baca. So, gambar-gambar cara marking trendline macam ni dah ramai sangat guna. Aku jamin ramai lagi trader yang masih keliru apa itu trendline dan cara kegunaan trendline tu. Jadi, ni aku rasa refreshing trendline breakout H1 yang dah kali kedua lah. Termasuk dengan teknik yang aku kongsi hari tu, itu first time. So, refreshing kali kedua aku dah buat video lepas. So, ni refreshing untuk part 2 pula. So, sebelum tu aku nak minta maaf yang mana aku screenshot tunjuk gambar tadi tu ada keluar nama ke apa. Aku harap tak ada siapa-siapa yang terasa. Kat sini aku kongsikan dengan bertujuan untuk kita belajar sesama yang lain. Tapi sebelum tu aku kena tulis dulu. Walaupun aku dah pernah tulis dekat video yang sebelum ni yang masa teknik TLBO H1 tu keluar, tapi aku takut kalau aku cakap-cakap je aku takut korang tak masuk, so aku kena tulis. Okay guys, aku dah tulis sikit punya besar guys tu. So dengar baik-baik apa itu trendline? Trendline ialah indikator. Dengar baik-baik Trendline ialah indikator. Trendline ialah indikator untuk identify trend sahaja. Sama ada ianya uptrend ataupun downtrend. Aku ulang sekali lagi, takut tadi ada yang tengah mak panggil ke adik melalak ke apa ke. Aku ulang sekali lagi. Apa itu trendline? Trendline ialah indikator untuk identify trend sahaja. Sama ada ianya uptrend ataupun downtrend. So, korang dapat faham satu benda kat sini. Apa itu trendline? Trendline ialah indikator untuk dia kenal pasti trend. Apa itu pula trend? Trend macam yang kita tahu, trend ada 3 sahaja dalam market. Kita ada uptrend, kita ada downtrend dan kita ada sideway. So, dalam kes ni, sideway punya trend kita boleh tolak tepi. Sebab untuk kita guna trendline, kita hanya boleh untuk identify sama ada trend tengah uptrend ataupun dalam fasa downtrend. So, yuk, macam mana trend tu pula yuk? Okay, simple basic. Uptrend macam ni. High, low. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. So, ini market yang sedang berada dalam fasa uptrend. So, downtrend pula macam mana? Kita just terbalikkan je. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. So, ini dalam fasa penurunan iaitu downtrend. Persoalannya kat sini, macam mana pula kita nak marking trendline tu? Sebab apa kat sini aku nak tekankan macam mana cara nak guna trendline? Sebab tengoklah tadi masing-masing marking trendline macam mana. Macam mana cara untuk kita marking trendline ataupun guna trendline dengan betul? Okey, kita tengok kat sini. Kita nak marking trendline dengan mudah. Untuk uptrend, ingat aku bagi tahu. Minimum requirement untuk marking trendline untuk fasa uptrend hanya 2 low sahaja. Okey, kita tolak dulu ni tepi. Apa aku cakap tadi? Minimal requirement untuk marking trendline uptrend adalah dengan 2 low. Minimum 2 low. So, kat sini kita ada low. Kat sini kita ada low. So, kau ambil line, ambil daripada marking first low ke second low. Itu sahaja untuk marking uptrend punya trendline. Benda yang sama untuk downtrend. Minimum requirement too high untuk marking trendline downtrend. So, ini high. Ini high, marking daripada first high ke second high. So, ini adalah cara untuk marking trendline dalam fasa downtrend. So, apa yang aku dapat daripada anda-anda yang tunjuk kat aku cara kau marking trendline untuk tunjuk kat aku, yuk betul tak ni TLBO H1, yuk betul tak ni trendline breakout H1, yuk betul tak ni, betul tak ni. Kebanyakan antara korang marking trendline macam ni, dekat atas. Belah atas macam ni. Untuk uptrend, kau marking belah atas macam ni. Fasa dah memang uptrend dan kau marking trendline pula belah atas. Sama juga kat sini. Fasa dalam downtrend tapi kau marking trendline kat bawah. Pada siapa yang guna kaedah ni, yang ni yang kat atas. Kita buang yang ni. Kita buang yang ni. Okey, siapa yang marking trendline macam ni, uptrend dia marking kat atas, downtrend dia marking kat bawah. Ini bukan cara kegunaan trendline. Siapa yang ajar dan tunjuk kat korang cara marking trendline macam ni, tanya balik dia. Kenapa marking trendline macam ni? Apa reason dia? Kau kena faham satu benda. Apa itu trendline? Trendline ialah indikator untuk identify trend sahaja. Sama ada di dalam fasa uptrend ataupun downtrend. Cara marking trendline yang betul dalam fasa uptrend ialah kita marking daripada low. Ini low tadi kan? Low, minimum berapa aku cakap tadi? 2. So kat sini minimum 2 low, marking ke atas. Ini cara kegunaan marking untuk uptrend. Marking untuk downtrend pula daripada high. So, let's say kalau kau tanya aku, yuk, lepas tu salah ke kita marking trendline ke atas macam ni? Salah ke kita nak marking uptrend, kita ambil trendline, kita marking ke atas macam ni? Yuk, salah ke dalam fasa downtrend aku nak marking trendline kat bawah macam ni? Jawapan dia, kalau kau nak marking tak salah. Tapi kalau kau panggil ini adalah trendline, itu salah. Sebab bila kau dah marking macam ni, dia dah tak masuk dalam fasa trendline. Kau kena faham aku sebut ulang-ulang. Trendline ialah indikator. Bila maksud indikator, dia adalah satu line yang kau boleh ambil marking macam mana gaya pun. Kau boleh pusing ke sini, ke tegak, ke pacak, ke tepi, ke kiri, ke kanan, ke belakang. Kau boleh tembus screen pun boleh tembus. Okey, aku cuba
balik kat sini. Okey, sekarang yang kau nampak kat sini ialah betul. Kau sedang marking trendline dengan betul untuk fasa uptrend. Tapi bila kau pasang kat sini, dia dah tak jadi trendline. Dia dah jadi pattern ataupun channel. Benda yang sama dekat downtrend. Untuk downtrend, kalau kau marking yang macam ni, kau marking downtrend punya trendline dengan betul. Tapi kalau kau add on kat bawah ni untuk trendline, untuk kononnya macam ke downtrend, dia dah tak jadi trendline. Dia dah jadi channel ataupun pattern. Kau kena faham beza tu. Okey, so kat sini aku nak tunjuk kenapa aku bagi tahu cara marking trendline kat apa semua benda ni. Sebab ramai antara korang yang datang PM aku dan tunjuk cara marking yang salah untuk pakai teknik TLBOH1 tu. Korang nak pakai setup TLBOH1, tapi korang punya marking ajak gaduh. So kat sini aku tunjuk macam mana kau nak masuk setup TLBOH1 tu dan trendline yang mana kau perlu elak. Nice. Okay, so kita sambung. Kita cuba pergi. Kat sini aku tak delete lah. Aku biar je gitu. Okay, first kita main dekat time frame H1 dulu. Sebab apa? Sebab setup tu trendline breakout H1 yang aku bagi. Okay, so kita tengok dekat GBP, JPY Ini pair GBP, JPY, H1. So, kalau kau nak marking trendline, kau kena marking daripada bawah. Daripada bawah macam ni. Sebab apa daripada bawah macam ni? Sebab fasa dalam kenaikan. Trendline breakout H1 ni lagi sedap kau nak masuk bila dalam fasa retracement. So, kat sini kau tengok. Ini adalah cara marking trendline. Sebab apa? Marking daripada bawah. So, kalau nak masuk setup trendline breakout H1 tu, price kena break ke bawah. Tapi kalau kau marking trendline dekat atas macam ni, okay, macam aku tunjuk dekat nota tadi, kalau kau marking daripada atas macam ni, katakanlah macam ni kan. Cantik, elok macam tu. Ini dia dah bukan trendline bang. Lepas tu kalau kau kata, yuk ni elok je yuk, pergi je profit. Aku tak kata dia tak boleh profit ke dia tak boleh pergi. So, kalau kau tengok baik-baik kat sini, dia dah tak jadi trendline tau kalau kau marking kat atas ni. Dia dah jadi channel. Nampak? Dia dah dalam satu channel ataupun kita panggil dia pattern. So, kalau nak masuk setup trend breakout H1 tu, kau kena dia break ke bawah. Kat sini elok lah kalau kau masuk sell sebab dalam trend dia adalah dominant sell. So, kau just entry follow trend cuma berdasarkan trendline breakout. Kalau ramai marking trendline macam ni, ini bukan trendline je. Trendline yang ini saja ni daripada bawah. Okey, tengok lagi kat sini. Kita ada trendline kat sini. Nampak? Ni low, pergi ke low ni. Kau masuk sell based on low ni, trendline pun dah break. Masuk je entry terus. SL letaklah beberapa pip atas ni. So price pun floating dalam 30 pip. Turun balik paling jauh 49 pip, 50 pip. Turun lagi paling jauh 130 pip. Normal lah floating. Kadang ada je yang terus pergi. Tengok kat sini dia terus pergi. Kita tak boleh expect. Macam aku cakap tadi, price bukan kerja kita. Kau tengok kat sini. Time frame H1, PGBP, JPY. Dia break kat sini. Nampak? Dia break keluar daripada trendline tu. Instant je entry terus. So tengok. Terus junam 40 pip. Trendline breakout H1 je. Jangan kau marking trendline daripada atas ni. Atas ni dia dah tak kira trendline. Dia dah kira channel. Kau tengok channel dia. Sama tak dengan awal-awal ni tadi? Benda berulang je. Cuma kat sini dia breakout ke atas. Yang ni tadi, inilah yang aku nak. Ini adalah channel. Aku sebenarnya marking untuk sell. Dia sampai atas ni, aku ada nampak doji kat sini. Tengok price masuk, dia react sikit je. Tapi tak ada confirmation. So aku tak boleh nak masuk sell. So kat sini kau boleh nampak structure berulang benda yang sama. Tengok rupa ni. Cuma in case kat sini dia ngam-ngam dia breakout ke bawah. So kat sini lah ngam kau nak guna trendline breakout H1. Okay, ni contoh lain pula. Aku memang nak tunjuk banyak contoh sebab aku dah banyak kali dah buat pasal trendline breakout H1 ni. Aku harap kau faham. So tengok kat sini. Tarik trendline daripada atas ni. Tengok betul-betul. Market berada, baca. Market berada dalam fasa uptrend. So apa penurunan ni dengan movement ni ada ni adalah dalam fasa korektif ataupun kita panggil retracement. Kalau dalam bahasa wave kita panggil corrective structure. Macam mana nak identify corrective structure retracement tu nanti aku akan ajar next video. So tengok baik-baik. Fasa dalam uptrend, kita boleh identify corrective structure ataupun retracement. Boleh pasang trendline. Breakout trendline ni entry je terus. Ni breakout trendline ni entry terus. SL letak berapa pip yang kau ngam dengan kau punya capital. 30 pip ke 40 pip ke. Tapi kau dah entry dengan mengikut trend. Kat sini floating berapa pip? 15 pip. Naik paling tinggi 95 pip. Trendline breakout H1 je. Okay, kat sini contoh macam GBP JPY tadi. Jangan marking trendline macam ni bang. Trendline ni kau kena faham satu. Trendline ni je. Ini trendline. Trendline ni indikator. Kegunaan trendline dengan trendline tu berbeza. Trendline berbeza. Cara guna trendline berbeza. Kereta ialah kereta. Cara nak mengguna kereta tu berbeza. Ni iPad nampak? Ni iPad ialah iPad. iPad dah memang nama dia iPad. Tapi cara nak guna iPad tu ada cara dia. Sama juga dengan trendline. Trendline adalah objek ataupun kita panggil indikator. So, cara guna indikator tu ada cara dia. So, kalau kau marking kat sini, oh ini trendline untuk uptrend. Tak, ini bukan trendline untuk uptrend. Ini ya kau pakai trendline. Sebab kau marking dekat level support. Ingat aku bagi tahu tadi, minimum requirement untuk kenaikan adalah 2 low. So kat sini ada 2 low kan, minimum. So dekat trendline breakout H1 yang aku ajar, teknik awal-awal aku punya video tu, aku dah bagi tahu ikutlah dia nak berapa ribu kali touch kat sini pun. Nak dia nak 100,000 touch ke, nak 8 juta touch ke. Cara kau nak entry, kau nak dia breakout. Itu je. Kau nak dia breakout trendline. Dia nak ada 800, 700, 500 juta bilion punya touch pun. Selagi trendline tu tak breakout, kau tak masuk. Okay, ini marking trendline. Nampak?
daripada high ke high. Itu makin trendline. Kalau selagi dia tak break kat atas, jangan kalau nak buy. Aku ulang sekali lagi, jangan makin trendline macam ni pula. Macam ni. Ini dah bukan trendline. Ini dia dah jadi pattern ataupun channel. So ambil trendline macam ni. Tengok ni. Daripada low, low, low. Nampak? Simple je. Low, minimum nak berapa? 2, nampak ni. Dia touch. Ada 3. Cantik. Berlaku pula selepas breakout support. Ni nak kata breakout support. Wish, support dah breakout ni. Support dah breakout, dah turun. Dia naik, dia turun sekali lagi, dia break lagi trendline ni pula. Takkan kau nak masuk buy? So nampak? Trendline breakout H1. Make sure marking dekat bawah. Jangan nak buat palatau parking kat atas macam ni. Marking atas tu. Price break atas. Atas macam ni kau masuk buy. Kalau tak ada lah. Okay, ni untuk NZDJPY aku terlepas petang tadi. NZDJPY ni pun tadi kawan aku check, dia tunjuk NZDJPY ni trendline breakout ke. So aku monitor tapi tak sempat nak masuk. Tapi tak apa, kita sama-sama belajar. Tengok sini. So dia simple je. Kalau kau nak masuk setup trendline breakout H1 untuk buy, kau make sure kau marking daripada high punya structure. Dan high tu menurun. Nampak? High, dia turun. Dan dia breakout ke atas. Dia breakout ke atas, kau masuk buy. Kalau kau nak masuk setup trendline breakout H1 untuk sell, kau pastikan kau marking daripada low ataupun kau ada marking daripada support dan dia kenaikan. Kau marking macam tu. Dan dia breakout ke bawah. Kalau dia breakout ke bawah, kau masuk sell. Ambil contoh dekat USDJPY ni tadi. Nampak? Marking daripada support ataupun low, tak kisahlah kau panggil apa asalkan kau faham. Pastikan dia marking menuju ke atas. Nampak ni? Daripada support tu kenaikan. Pump, dia break ke bawah. Trendline H1. Lepas tu pastikan breakout tu candle close. Ni soalan yang paling banyak aku dapat. Breakout tu nak kena shadow ke nak kena candle close? Pastikan candle close. Candle close baru dia consider breakout. Kalau dia singgah shadow, main cium-cium, main intai-intai, main skodeng-skodeng tu, dia tak breakout. Okay, so kita cari lagi. Kat USD CAD pula. Kat USD CAD ni tak silap aku ada banyak dalam 2-3 hari ni. Contoh yang hari tu video lepas aku buat. Nampak ni kat sini. Aku ada bagi video, kau boleh tengok. Aku akan share link kat atas ni. Makin je trendline ni. Nampak tak? Daripada macam aku cakap tadi, daripada resistance yang turun lagi. Maksudnya kita nak marking dia trendline tu dia ke bawah. Ada lagi touch kat sini, pop breakout kat sini. Masuk je buy bang, masuk je buy. Tak payah banyak songeh, tak payah benda-benda pelik, tak ada pun. Aku bagi setup ni free je. Tak payah nak guna indikator pelik-pelik ke apa benda. So tengok naik berapa pip. Kat sini dia dah 40 pip. Retrace sekali lagi, turun dalam 30 pip, naik lagi 130 pip. Trendline breakout H1 sahaja. Ni tengok kat sini. Marking daripada low ni, support ni, dia buat kenaikan. Dia breakout ke bawah. Ni untuk masuk sell. Macam aku cakap tadi, pastikan kalau nak masuk trendline breakout sell, dia daripada support ke bawah, marking dia arrow ke atas. Retracement dia tu, retracement dia punya structure ni, dia breakout ke bawah, masuk sell. Dia floating dalam 16 pip, turun 70 pip. Trendline breakout H1 je. Kau jangan pergi marking trendline ke atas macam ni pula. Jangan marking macam ni. Marking macam ni aku ulang tak ada masalah. Ini tak ada masalah nak marking macam ni. Cuma aku bagi tahu ini bukan trendline ataupun ini bukan cara guna trendline. Faham betul-betul screenshot nota yang aku tulis tadi. Trendline adalah indikator untuk identify trend sahaja, sama ada dia uptrend ataupun downtrend. Lepas tu kalau kau tanya, Yuk, tapi kalau aku marking macam ni kan Yuk kan, lepas tu tiba-tiba price breakout kat atas ni, aku nak masuk buy. Suka hati, aku tak kisah. Asalkan kalau profit silakan. Tapi kalau kau nak cakap, Yuk, ni aku masuk menggunakan setup trendline breakout H1 kau tahu. Terima kasih Yuk sebab mengajar. Tak payah respon pun tak apa. Sebab ini bukan setup trendline breakout H1 yang aku tunjuk. So aku rasa itu sahaja daripada aku. Kita berbalik kepada skrin utama. Okay, so itu sahaja daripada aku untuk kesilapan, pembetulan, kekeliruan, kelembapan semua kat situ aku semua dah betulkan. Aku ulang sekali lagi. Apa itu trendline? Trendline adalah indikator untuk identify trend sahaja. Sama ada ianya uptrend ataupun downtrend. So ingat, trendline apa? Indikator. Trendline adalah indikator saja. Nama pun indikator. Price tak bertindak balas sebab indikator. Kau marking lah trendline pacak ke, kau pakailah Bollinger Band ke, indikator yang apa-apa gaya yang terpacak sana, terpusing sini, terkeluar screen ke. Price bukan bertindak sebab indikator. Price kalau dia nak jalan, dia akan jalan. Kalau dia nak turun, dia akan turun. Kalau dia nak naik ke bulan, dia akan naik ke bulan. Bukan dia naik ataupun turun sebabkan indikator. Indikator hanya tools, hanya alat untuk kita gunakan dalam trading. Itu saja daripada aku. Aku harap ini pembetulan yang terakhir lah untuk trendline breakout H1. Sebab aku tak mampu nak reply satu-satu kau punya chat. Sebab aku nak bantu sangat-sangat. Sebab kalau aku nak reply kau punya tag tu secara repeat, stay on chat, aku tak mampu. Jadi aku buat video ni, sebab aku buat video ni supaya kau boleh tengok ulang-ulang, supaya kau boleh salin nota. So aku harap setup trendline breakout H1 ni betul-betul bagi manfaat. Sebab aku suka dapat respon daripada korang yang faham, yang boleh buat profit dengan trendline breakout H1 ni. So kalau kau tanya aku, Yuk, macam mana kau dapat setup trendline breakout H1 ni? Ini dapat hasil daripada backtest dan latihan aku saja.
Aku hanya tahu trendline dan aku fahamkan cara kegunaan. Dan aku trade sendiri, makin geli-geli dengan menggunakan satu time frame je. So 2 tahun lepas aku kongsikan benda ni dekat IGTV. So bila aku dah ada YouTube, aku kongsikan pula dekat YouTube. Guna satu time frame sahaja, pastikan kau marking trendline dengan betul. Pastikan breakout tu candle kena close. Kalau dia dah close, entry je. Aku tak adalah menjaminkan setup ni 100% akan sentiasa win. Mana-mana setup pun akan ada kekurangan dia. Cuma dekat teknik trendline breakout H1 ni, aku hanya kongsikan dalam 90%. Sebab macam aku kongsikan kat video awal, aku ada satu personal SOP yang aku tak boleh nak kongsikan secara public sebab aku ada student. Tapi based on apa yang aku dah kongsikan, dan korang-korang yang dah follow ni pun korang dah faham dan korang boleh buat profit. So benda tu pun dah memadai. So itu saja daripada aku. Aku harap apa yang aku kongsikan ni mendatangkan manfaat yang baik, mendatangkan kebaikan, mendatangkan hasil daripada korang. Terima kasih sebab follow. Terima kasih sebab bagi feedback yang baik-baik. Ada yang jadi, ada yang tak jadi tu aku faham korang masih keliru dan kurang faham. So itulah tujuan untuk aku buat video kali ni. Aku harap lepas video ni korang lebih clear, lebih jelas, lebih nampak cara kegunaan trendline dan faham apa itu trendline. Bila kau dah faham apa itu trendline, kau nak marking macam mana pun kau dah tahu dah. So ini saja daripada aku untuk pembetulan ataupun kesilapan trendline breakout H1 ni. Dah kali ketiga aku buat. Kalau rasa benda ni bermanfaat, boleh kongsikan pada kawan-kawan korang, boleh kongsikan pada yang lain. So itu saja video daripada aku untuk kali ni. Aku pun dah badai ni. Terima kasih kepada yang subscribe, kepada yang like, yang pada share dan komen yang baik-baik. Kita jumpa lagi dekat next video. Pergi ke kedai membeli candlestick. Good luck, all the best. Assalamualaikum.